wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk hidup lagi pada tahun baru 1401 Hijrah. Hari ini dah masuk hari yang ketiga, bermakna 3 hari telah berlalu daripada tahun hijrah yang baru. Makna umur kita semakin meningkat. Umur kita semakin meningkat dan perjalanan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memikirkan bahawa kita hidup semakin hampir kepada Allah, lahir yang baru dan yang lama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang perlu kita renungkan untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ataupun apakah yang kita nak bekal, yang kita nak buat bekalan untuk melalui satu perjalanan yang jauh, yang belum tentu kalau kita masuk di dalam kubur bahawa berlakunya kiamat yang besar. Jadi inilah persoalan yang perlu kita jawab dan kita renungkan setiap hari. Faedah daripada kita mengingati mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita nak menyambung lagi bicara kita tentang dahsyatnya sakratul maut. Pada muka surat 51 renggan di bawah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Rasa sakit ini, iaitu sakitnya kematian itu, telah melumpuhkan akalnya. Maknanya orang dalam sakratul maut ni, tuan-tuan, dia tak boleh berfikir dah. Akal jadi lumpuh. Dia tak boleh nak fikir lagi dah. Melainkan pada waktu sakratul maut tu dia hanya pandang ke depan, pandang ke atas. Kerana tumpuan mereka tu iaitu dengan maknanya ujian yang besar waktu dalam sakratul maut. Pada waktu tu kita angkat tangan pun dia tak tahu dah kita ni siapa dah. Kan? Dia akan tengok je. Ayah tak kenal saya ke? Dia tak ada balasan. Respon tak ada. Melainkan dia akan tengok. Pada waktu itu akan mengalir air mata. Air mata dia mengalir, tengok tapi tak boleh nak balas. Mulut kepada itu. Membungkam lidahnya. Lidah tak boleh nak bercakap. Orang saat dia dalam sakratul maut ni, tuan-tuan, tuan-tuan cuba duduk dengan orang yang dalam sakratul maut. Kadang-kadang kita ajar la ilaha illallah pun dia tak boleh. Dia tak mahu nak respon. Sebab apa? Lidah telah menjadi clue. Kecuali orang yang hidup ketika mana hidup banyak zikrullah, maka bergantung pada amal waktu hidup, maka itulah yang akan diucap waktu sakratul maut dia. Jadi ini kita kena lihat. Kadang-kadang orang dia ajar, dia tak mahu. Dia tak mahu ikut. Kan? Batu kena dibisikkan. Kita kena bisikkan di telinga. Sebab apa? Sebab orang yang dalam sakratul maut ini, tuan-tuan, dia menghadapi ziham. Maknanya
huru-hara yang sangat dahsyat yang orang tak boleh nak gambar. Kita hidup tak boleh nak gambar macam mana huru-hara yang disebut, yang ditempuh oleh orang dalam sakaratul maut. Kan? Kita tak boleh nak gambar. Sebab mereka pada waktu itu dengan urusan dia. Dengan urusan ni cobaan daripada syaitan yang menyerupai anak-anak, yang menyerupai isteri. Pada waktu tu tuan-tuan, dia urusan dia. Itu sebabnya kita pada waktu adalah sunnah orang yang menziarah orang sakit dalam sakratul maut, dia tidak bercerita tentang soal keduniaan. Melainkan hendaklah diajarkan, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia boleh, maknanya menyebut la ilaha illallah, maka pada waktu itu kita kena berhenti. Sehingga dia berhenti, kita kena talkinkan balik supaya akhir kalam dia man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia dengan la ilaha illallah boleh masuk syurga. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bercakap dengan orang mati, dia tak ada. Orang yang sakaratul maut ni tak ada, dia tak ada respon. Dia tak ada macam kita. Sebab apa? Dia punya akal dia dah mati dah. Ini yang kita kena, dan lemah semua persendian dia. Pada waktu tu nak angkat tangan pun tak boleh. Kita nak bagi air pun kita terpaksa sudukan. Kita terbagi-bagi dia minum, dia tak boleh angkat tangan dah. Ni tuan-tuan kena tengok, bila melihat orang sakratul maut, ambil iktibar. Bahawa satu masa besok kita juga akan menempuh jalan yang demikian. Sebenarnya ia ingin sekali meratap, nak menjerit. Orang nak sakratul maut ni, dia nak menjerit tapi suara tak keluar, kan? Dalam keadaan suara tak keluar, yang kita boleh lihat air mata je keluar. Nak meratap tapi suara tak ada, suara tak keluar. Nak berteriak pun tak boleh juga. Tak boleh nak ni semua perkara-perkara yang akan berlaku. Nak menjerit minta tolong, suara tak keluar, nak jerit macam. Kalau dia jerit pun orang tidak boleh mendengar jeritannya. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dahsyatnya orang yang ketika mana nak sakaratul maut. Semua orang akan tempuh tuan-tuan, kan? Semua orang akan menempuh saat yang demikian. Sama ada sekejap atau lama atau bagaimana keadaan, itu atas maknanya rezeki masing-masing lah. Bergantung kepada ibadat dia dan amalan dia, dan atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, kan? Tetapi ia tiada kuasa lagi melakukan semua itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lenguhan dan desah nafas tersengal-sengal yang kedengaran dari tengkorak dan dada saat nyawa nak dicabut. Waktu kita ni, kita akan tengok orang dalam sakratul maut ni, kita akan tengok suara dia punya nafas turun naik, kan? Nafas dia begitu kencang, turun naik. Jadi tuan-tuan, kita akan tengok itu. Saat-saat kita nak lihat orang dalam sakratul maut, maka nafas dia turun dengan cepat, naik cepat, kan? Pada waktu tu mulut ternganga, terbuka. Kenapa? Semua dia punya badan tidak berfungsi lagi, kan? Dia punya anggota sebab tak berfungsi, sebab akal dah habis. Jadi itu kita akan dengar suara bunyi nafas saja. Sehingga kalau dia bercakap pun kita tak dengar apa kalam yang dia cakap. Apa kalam yang dia cakap kita tak dengar. Kalau kita nampak ada gerakan pada mulut, tapi kita tak tahu apa yang dia cakap. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, warna kulit, ni tuan-tuan tengok orang-orang yang nak sakratul maut ni, ini adalah tanda-tanda yang kita boleh lihat. Nafasnya, kan? Kemudian warna kulit juga akan berubah seperti mana
keabu-abuan mirip warna tanah liat. Kan macam mana cantik sekalipun orang waktu hidup, waktu nak mati, inilah dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu tanah yang menjadi sumber asal penciptaannya akan berubah. Itu sebab orang hidup dekat atas dunia janganlah berbangga dengan kecantikan. Hari ini kita jaga maknanya sifat kecantikan zahir. Kita lupa untuk menjaga kecantikan dalaman itu. Sebab tu sebab Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yanzuru suwarikum. Suar ni sesuatu boleh yang berubah. Besok nak mati, daripada cantik molek nak mati, berubah tuan-tuan. Sebab tu Allah tak pandang kecantikan, kan? Allah tak pandang kecantikan kita ni, kerana kecantikan bukan asas yang boleh menjamin seorang itu masuk dalam syurga Allah. Bukan asas, kan? Kekuatan bukan asas untuk jamin orang masuk syurga. Jadi kita kena ingat, seluruh urat tercabut kekuatannya. Makna apa? Urat tangan yang hari ni kita boleh angkat, kan? Kita boleh pukul orang, kita boleh tempeling orang, kita boleh tolak orang. Waktu sakratul maut ni semua dah tak ada pakai. Tangan dah tak boleh angkat. Kaki dulu yang boleh berjalan mana-mana, boleh terajang orang, boleh tendang orang, waktu tu tak boleh angkat. Tuan-tuan, kan? Semua urat-urat dia kata, kekuatan urat-urat ni tercabut kekuatan dia. Tak ada apa dah, kan? Hebat macam mana pun, hebat macam manalah orang ni, pendekar ke, tok guru silat ke, tak ada. Waktu sakratul maut itulah dia yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh, bahagian dalam dan luarnya. Bukan zakat maknanya luaran, dalaman, merasakan kesakitan, kan? Dia sakit tu orang tak tahu mana yang nak dipegang, nak picit mana tak tahu. Sebab sakit sakratul maut tuan-tuan, kita tak tahu. Bukan luar je, dalaman merasakan kesakitan, kerana sendi-sendi telah dicabut kekuatan dia. Dan bola matanya terbeliak ke atas. Sebab tu kita tengok orang sakratul maut tuan-tuan, pengalaman tengok orang dalam keadaan sakratul maut, mata dia dah mula ke atas, mandang ke depan. Dia dah tak macam kita dah berkelip-kelip, mengayau pandang mana orang rumah, tak ada. Dia punya pandangan dia satu je, dia akan tengok di atas, kan? Pada waktu tu dia dah tak macam kita dah, kan? Hari ni kalau kita tidur, mata liar lagi, kan? Sempat tengok macam-macam benda. Orang sakratul maut dah tak ada dah. Ni pengalaman lah, pengalaman mengurus orang dalam sakratul maut. Kita tengok, Allahu Akbar. Kita tak nak cakap pun, kita tak boleh nak gambar, sebab yang menghadapi dia. Cuma kita boleh tengok perubahan-perubahan itu, kan? Dan bibirnya tertarik ke belakang. Ni dia masuk ke dalam. Ni orang, sebab ni tuan-tuan, kita akan tengok tuan-tuan, hari ni kalau kita dah berumur, penuaan kita akan nampak bahawa kita semakin tua apabila kita punya ni, dia dah mula ada alur, dia dah masuk ke dalam dah. Dia dah malu. Maknanya benda dia dah jatuh dah. Bermakna tuan-tuan, itu tanda dah tua dah. Tuan-tuan jangan tak perasan. Ni kalau dia dah terkelepit punya ni, yang ni dekat-dekat sini dah ke dalam tu, itu tanda tua tu. Tanda dah nak pergi tuan-tuan. Balik kan tuan-tuan tengok cermin. Dia kalau tegang lagi, oh handsome lagi aku ni. Dah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok ni dah mula ke depan, yang depan ni dah pergi ke belakang, itu adalah satu tanda umur semakin tua. Itu Allah tak ada bagi hint kat kita, kan? Bagi ingat kepada kita. Satu-satu tanda umur semakin tua dah nampak dah.
Kedua, nak tengok orang dah semakin tua, maka berlaku kedutan kepada dahi-dahi dia. Tengok dah berapa calit dah, kedut dah. Balikkan tengok kat cermin juga. Nak. Ada kedut satu, kedut dua, ada kedut sebelah, ada kedut dua belah. Itu makin hampir. Tuan-tuan balik tengok. Jangan rasa sedap hati lagi. Menonton maknanya raja lawak. Kan? Tengok kedut makin banyak kat muka tuan-tuan, jangan rasa seronok lagi. Tengok hiburan-hiburan hari ni yang melampau. Kan? Sampai kita lupa nak berzikir kepada Allah. Sedangkan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makruh orang yang tidak ada asbab melewatkan tidur lepas daripada isyak. Menonton itu hukumnya makruh. Kalau berbincang tentang ilmu, menuntut ilmu, maka ia dibenarkan, diharuskan tidur lewat. Tapi kalau sekiranya lepas isyak tak tidur dengan sebab menonton, hukumnya makruh. Jadi kita akan bangun lewat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, kan? Kemudian apa lagi maknanya tanda Allah Taala bagi umur kita makin meningkat apabila matanya dah mula terpersuk ke dalam. Balik tengok juga. Mata ni dah mula dia termasuk, dah terpesuk. Hari ni kan mata kita nampak tegang kan, ada ni kelopak ni di luar lagi. Dia dah mula terpesuk ke dalam. Tengok makin kecil je. Jaga-jaga kecil lah dalam dah. Tuan-tuan tengok. Kemudian berubahnya warna. Kan? Warna bulu-bulu pada kepala, pada muka dan kepada kepala. Ni kita rasa ni Allah dah putih dah. Jaga-jaga. Ni baru satu. Ni esok dia angkat belah atas pula kening. Kan? Kepala dah putih dah. Kan? Kening dah. Ni misai janggut dah mula putih. Bersiap sedialah tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala bagi peringatan. Itu sebabnya ketika mana Nabi Yaqub protes kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, kau datang hari ni nak ambil nyawa aku. Kenapa tak bagi tanda-tanda lagi? Kata malaikat maut, wahai Nabi Ayub, kau tak perasan ke apa perubahan pada tanda muka kau? Rambut dulu hitam jadi putih, kau tak perasan? Sebab tu kita kena ambil ingatan tuan-tuan. Hari-hari ni maknanya lepas, kalau kita hidup lepas ni hari-hari ke belakang masuk tahun baru ni, lepas isyak tengoklah cermin, wahai cermin ajaib. Kan? Tunjukkan nak mati ke nak hidup paling lama. Tengok tuan-tuan, tengok perubahan pada diri kita. Kan? Jadi itu belum ditarik tanda-tanda lain, itu tanda fizikal je. Tanda-tanda lain belum lagi. Telinga. Orang bila dia hampir kepada umur lanjut, dia punya telinga dah mula tak dengar. Itu yang tuan-tuan akan menghadapi proses. Proses ni akan tuan-tuan hadapi bila nak mati ni dia. Allah Ta'ala bagi tanda-tanda dulu. Nak tengok orang ni ingat tak ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ditarik pandangan mata. Mata akan jadi kabur. Kan? Saya tanya ada seorang jemaah saya di masjid. Saya kata lama tak nampak. Dia kata ustaz, saya dah umur 89 tahun. Kan? Saya dah tak boleh memandu. Kalau saya memandu atau keluar malam, semua saya langgar. Jadi macam mana? Saya semayang. Kalau ada anak-anak bawa ke surau, ke masjid, saya pergi. Tidak, tak ada. Dia kata kereta dah tak rupa kereta dah. Kerana apa yang sebab dah tak nampak. Umur 89 tuan-tuan. Baru saya jumpa. Saya kata lama tak nampak. Allah Ta'ala besok muncul ke dia depan? Muncul kan dia depan kat masjid. Saya kata, baru saya tergerak tanya, mana orang tua ni dah lama tak nampak? Allahu Akbar. Saya kata lama tanya. Ustaz 89 Ustaz, umur Allah Ta'ala dah bagi. Saya tak boleh memandu. Dulu dia mandu kereta sendiri. Dia datang pun kebetulan anak dia balik bercuti. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Renung-renungkan apa ni yang berlaku. Kemudian disebut kepada kita tuan-tuan, apabila bibirnya tertarik ke belakang,
lidahnya turut mengerut. Lidah akan menjadi sengkat. Orang dalam sakratul maut, lidah dia tak macam kita dah. Lidah dia akan tarik ke dalam. Dia makin pendek. Kalau dia bercakap pun tak dengar. Tak dengar. Kerana lidah pada itu dia mengerut, mana dia akan menguncup ke dalam. Kan? Ni yang diberitahu oleh Al-Imamul Ghazali. Kan kedua-dua buah zakarnya akan naik. Hari ni elok jatuh kan. Tu yang semangat macam-macam tu kan. Nak kahwin dua manjang. Dia besok sampai pada masa maknanya orang yang sakratul maut, maka dia akan naik ke atas. Pada waktu tu dah tak ada dah. Cakap apa benda pun tak guna tuan-tuan. Dan hujung jemarinya berubah warna menjadi hitam kehijauan. Ni kita perasan tak perasan, kita tak tahulah. Kita tengok orang soleh mati lain kan. Tapi ni Al-Imam Ghazali memberitahu, tak tahu mayat yang dalam bentuk yang mana. Orang dalam sakratul maut yang mana. Ni secara umum. Kalau yang tuan-tuan pernah tengok orang mati bunuh diri? Tak lain tuan-tuan. Kan? Orang mati bunuh diri ni, dia punya badan lebam-lebam. Lain. Banyak tanda lebam-lebam badan. Bukan dipukul, dia mati gitu. Sama ada dipukul oleh malaikat maut ke, wallahu alam. Lidah akan berubah jadi hitam. Kan? Ni orang mati bunuh diri. Lain pula dia punya bentuknya. Jadi kita tengoklah kan. Kemudian jadi jangan anda tanyakan bagaimana sakitnya tubuh ketika seluruh urat dicabut dayanya sehingga menjadi kaku. Janganlah kita tanya macam mana sakitnya sakratul maut. Hari ni kalau kita hidup, kita cabut kuku yang melekat dekat kita punya isi, kita terasa macam mana sakitnya. Bayangkan ni nyawa kita. Jiwa kita ni nak keluar daripada tubuh badan. Nak berpisah dengan badan kita ni. Bayangkan bagaimana sakitnya, kita tak boleh nak gambar. Sebab satu saja urat dicabut, rasa sakitnya sudah tidak boleh dibayangkan. Lalu bagaimana rasanya jika yang dicabut adalah roh atau nyawa itu sendiri. Hari ni kalau kita cabut ni tak usah tu tuan-tuan, bulu roma kalau kita cabut pun sakit. Sebab apa? Bernyawa. Nak dipisah dengan badan kan. Hari ni kulit kita hidup, bulu roma pun hidup. Kita cuba pisahkan daripada badan kita. Rambut kita tarik dalam keadaan maknanya kulit kepala itu hidup, pun kita rasa sakit. Apatah lagi kalau nyawa sendiri dicabut daripada badan kita. Macam mana keadaannya? Tentulah maknanya lebih menyakitkan. Selanjutnya satu persatu anggota tubuh akan mati. Mula tapak kakinya menjadi dingin. Ni tanda-tanda orang yang hampir kepada sakratul maut. Tadi kita tunjuk, kita bagi tahu orang-orang yang maknanya nak mati kan, dalam keadaan nazak. Orang nazak itu tanda-tanda kita boleh lihat. Orang yang dah hampir sakratul maut tuan-tuan akan rasa daripada tapak kaki dia sejuk. Tapak kaki dia akan naik ke atas. Sebab apa? Roh ni akan keluar daripada atas. Jadi tengok kaki dah mula kita buat macam ni pun tak ada respon. Tandanya kita tengok kalau orang tidur, dia punya tapak kaki dia macam ni, berdiri. Dia kalau jatuh pun macam ni, kalau jatuh ke kanan macam ni. Tapi dia dah, kalau orang yang dah sakratul maut, dia akan jatuh gini. Yang tegak ni akan jatuh gini. Dia dah jadi melunju. Tu tanda-tanda. Ni cepat-cepatlah. Kan? Kaki dah mula sejuk. Mana tu dah tak ada, nyawa dah habis dah. Satu bahagian. Kemudian anggota dia kata, kemudian betisnya. Kita tengok. Dah tak boleh respon dah. Kan? Kaki, daripada kaki ke betis.
Mula rasa sejuk. Dia akan angkat sikit-sikit. Itu sebabnya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, nak diambil nyawanya oleh malaikat maut. Ketika ditarik roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tubuh badannya, ditarik, Rasulullah kata, aduh, sakitnya sakratul maut. Malaikat maut berhenti jap. Kerana itu pesan Allah. Wahai malaikat maut, kiranya hamba-Ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit ketika mana nyawa dicabut, kau berhenti sekejap. Ditarik, Rasulullah kata, aduh, sakitnya. Malaikat maut berhenti sekejap. Kita boleh? Tak boleh. Itu khususiat untuk Rasul. Kata malaikat maut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni Rasulullah, malaikat maut beritahu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, cabut nyawamu dengan sehabis-habis lembut. Itu pun Rasulullah rasa sakit. Itu Rasul, tuan-tuan, Rasul. Kita bayang itu Rasul, bukan kita. Kita bayangkan maknanya Allah Ta'ala bagi peluang malaikat maut yang mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berhenti bagi rehat kepada Rasul. Maka Rasulullah berkata, wahai malaikat maut, andai katalah aku boleh menggantikan kesakitan sakratul maut ni kepada umat aku, nasihat aku akan ganti. Biarlah aku yang rasa sakit, jangan umat-umat aku rasa sakit. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana apa, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak meninggal dunia, nak wafat pun masih ingat kepada hamba-hambanya. Malang hamba-hamba, umat-umat dia tak ingat langsung kepada Rasul. Usahakan nak berselawat, usahakan nak ikut sunnah, nak berselawat pun tak ada. Tuan-tuan, malang kita ni nak. Kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata nak ikut sunnah, nak selawat pun tak ada. Bayangkan kepada kita, tuan-tuan, betapa kita ni zalim pada diri kita sendiri. Kan? Zalim pada diri sendiri. Kemudian disambung lagi, cabut, tarik, terasa sakit lagi, berhenti. Malaikat maut berhenti. Sehingga Allah Ta'ala berkata, wahai malaikat maut, kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beritahu kepada dia nak cabut nyawa, dia kata, nanti dulu, kau balik dulu, jangan kau ambil nyawa dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni malaikat maut datang, kalau Rasulullah minta tangguh, Allah Ta'ala kata, beri tangguh. Boleh beri tangguh pada mati. Kita tak boleh, tuan-tuan. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kira nak mati, datangnya kematian, maka tak ada cepat dan tak ada terlambat. Dia tetap berjalan. Hari yang ditentukan, saat yang ditentukan, masa yang ditentukan. Tempat dia tidak akan tertangguh, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati. Ini kita kena lihat. Hidup kita abaikan kewajipan. Kalau kita tinggal ketaatan kepada Allah, kita duduk ke atas dunia ni, kita masih lalai. Sedangkan hari bahari telah berlalu. Masuknya tahun baru hijrah, umur kita 2 tahun ke hadapan, bukan 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke hadapan. Tuan-tuan, 2 tahun ke hadapan umur kita. Usia kita makin cepat. Usia kita sebenarnya telah bertambah. Mengikut hidup kita, usia lagi bertambah. Jadi dengan sebab itu kita ingatlah. Jadi jangan anda tanyakan bagaimana sakitnya. Maut ni janganlah ditanyakan. Buatlah persiapan, kerana kita akan melalui. Semua akan melalui ini. Selanjutnya satu persatu daripada anggotanya akan merasakan, kan? Mula-mula daripada dinginnya tapak kaki,
kemudian betis, peha, setiap anggota tubuh merasa sekerat demi sekerat, penderitaan demi penderitaan, dan itu terus menjadi sampai rohnya kepada kerongkongan. Dia tarik sedikit, 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 sedikit. Maka sejuk tu kita akan lihat daripada tapak kaki naik kepada betisnya, naik kepada pehanya, sampai ke pusat separuh badan. Kita akan rasa dah. Orang akan rasa, kalau sakaratul maut kita rasa dah. Tangan-tangan waktu tu dah tak boleh nak diangkat. Tangan kita pegang berubah, maknanya suhu badannya akan rasa sejuk, kan? Maknanya roh dah tak ada. Bawah ni semua dah tak ada dah. Ni semua bawah dah tak ada. Tinggal yang atas dia. Sehingga ditarik kepada kerongkongan dia. Tarik nyawa, roh tu akan ditarik kepada kerongkongan. Pada waktu itu pintu taubat akan Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala akan menutup pintu taubat pada waktu itu. Tak ada lagi dah. Mana orang minta ampun, kalau banyak dosa minta ampun, Allah Ta'ala dah berhenti. Mana tak terima lagi. Kerana berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatul abadi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba masih diterima selama roh belum sampai kepada kerongkongan. Maknanya kalau belum sampai, bertaubatlah banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa sebelum mati Allah Taala akan mengampunkan dosa orang yang bertaubat dalam tempoh 1 tahun. Kalau dia tak bertaubat, mati masuk neraka. Kan? Kata apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malangnya dia kata. Bak tempoh tu 1 tahun. Kalau mati terus masuk neraka Allah. Maka kata malaikat, Allah Ta'ala bagi tahu dalam tempoh, maknanya 1 bulan. Lagi pendek. Tadi 1 tahun. Kalau mati dalam tempoh 1 tahun tak bertaubat, masuk neraka. Dipendekkan. Jadi 1 bulannya. Mana kita ada lagi masa. Kalau dalam tempoh sebulan tak bertaubat, nyawa sampai di rongkongan, maka tak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduh, malamnya umat aku. Maka malaikat jumpa lagi dengan Allah. Kabarkan kepada umat kamu, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh seminggu. Maknanya masa lagi panjang untuk bertaubat kepada Allah. Seminggu. Kalau tak bertaubat, mati. Masuk neraka Allah. Maka kata Nabi Muhammad, malangnya. Malang umat aku ni. Maka malaikat pergi lagi jumpa Allah. Nabi Muhammad mengadu, macam ni masalah umat dia. Maka dia beri tempoh sehari. Tempoh sehari. Lagi pendek. Makna waktu untuk bertaubat kepada Allah panjang. Kalau dalam tempoh sehari sampai nyawa ke kerongkongan, tak bertaubat juga, maka masuk neraka kalau mati. Maka khabarkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun kata, malang juga umat aku. Malaikat lagi temu. Maka kata, dibawa turun lagi perkhabaran. Bagi tahu kepada umat Muhammad. Bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa taubat umatnya tidak akan diterima lagi sehingga roh sampai ke kerongkongan. Tengok atas rahmat Allah dan dengan sebab kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada tempoh setahun tidak diterima taubat, sampai nyawa sampai ke kerongkongan, stop. Berhenti lah. Kalau nyawa dah sampai ke kerongkongan, sebelum tu tak taubat, maka tak ada lagi pintu taubat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyakkan istighfar kepada Allah. Kan? Banyakkan istighfar kepada Allah. Kita banyak dosa tuan-tuan. Kita mesti mengaku bahawa kita banyak dosa. Dosa kita banyak. Kan? Kita banyakkan istighfar kepada Allah. Kerana inilah amalan para nabi, amalan para rasul, kerana banyak bertaubat.
Sekurang-kurangnya kita beristighfar, Allah Ta'ala dengan sifat At-Tawwabnya akan memberikan keampunan kepada kita, kan? Sebab tu jangan sampai nyawa dah sampai ke kerongkongan baru kita nak bertaubat kepada Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang mengerjakan kejahatan yang sehingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat. Pada waktu itu tak terima lagi, kan? Mana contohnya? Tengok bagaimana Firaun. Tengok bagaimana Firaun. Ketika mana tuan-tuan nyawa dia dah sampai ke rongkongan, air dah sampai ke paras hidung dah, Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam lautan, air sampai paras hidung. Waktu itu tidak ada orang yang boleh menyelamatkan dia. Maka dia pun berkata, ya, saya benar-benar bertaubat sekarang. Allah Ta'ala kata, pintu taubat pada hari ini telah ditutup untuk kamu. Lepas tu tuan-tuan, dia dah tengok dia tak boleh selamat dalam lautan yang begitu luas, dia tak boleh nak menyelamatkan diri lagi, baru dia menzahirkan taubat dia kepada Allah. Allah Ta'ala kata cukup, waktu ni tak ada lagi, tak ada alasan lagi, mati kamu dalam kekafiran. Sebab tu kita kena ingat, waktu ini kita boleh berjalan lagi, hari ini kita boleh bergerak, kita boleh bercakap, kita boleh bersuara, kita boleh rokok, boleh sujud, boleh berjalan untuk pergi yang ke tempat baik-baik, maka banyakkanlah amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kehidupan hari ni, orang mati mengejut banyak, kan? Orang mati mengejut banyak. Doa kepada Allah jangan sampai kita mati mengejut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah, ya Allah, jangan kau matikan aku mati secara mengejut, yang tak sempat nak buat apa-apa. Biarlah kita mati ni sempat buat amalan, datang ke masjid sempat, baca Quran sempat, kan? Zikrullah sempat. Jangan sambil tidur je terus jalan. Ini kita takut, tuan-tuan, kan? Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir, supaya jangan mati mengejut. Kalau mati mengejut pun sebelum adanya amalan, dia suruh kita takbir, tasbih, tahmid sebelum tidur, kan? Kenapa? Kerana supaya kalau dimatikan mengejut, Allah Ta'ala dah mengampunkan dosa kita dah. Kerana di antara satu amalan yang menghapuskan dosa, iaitu orang yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir 100 kali, 33 kali, 33, ada satu riwayat mengabarkan 100 kali, 100 kali, 100 kali sebelum tidur. Kalau dia buat melakukan amalan ni, kalau andai kata ajal menjemput dia pada malam itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dia. Itu di antara amalan. Sebab tu kita tidur pun kena ada amalan, kan? Kena ada, maknanya zikir-zikir yang kita kena baca sebelum daripada tidur, supaya kita mati dalam keadaan kita membuat amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi bicara kita. Kita melihat bagaimana orang yang saat kematian ni sakratul maut, dia melihat, dia pada waktu itu Allah Ta'ala akan nampakkan kepada dia malaikat maut kepada dia. Hari ini cuba kita dengar je malaikat maut, orang yang makna sakratul maut, dia sendiri akan melihat malaikat maut datang kepada dia. Macam mana tuan-tuan keadaan orang melihat sendiri malaikat maut datang? Kita takut tak takut? Wallahu alam. Jadi kita tanya kepada diri kita sendiri. Jadi berusahalah, bertaubatlah kita kepada Allah, banyakkanlah amalan, kan? Buatlah, didiklah diri kita dengan amalan-amalan sunat dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil
jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.